Bismillahirrahmanirrahim dan salam sejahtera. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi kita bersama dalam program Kuskop FB Live pada hari ini berkongsi kisah inspirasi siri kepimpinan keusahawanan Bank Rakyat. Bagi memberkati program pada hari ini, bacaan doa akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Basri Abdul Rashid, Pegawai Hal Ehwal Islam, merangkap Imam 2 Surah Al-Barakah, Menara Kembar Bank Rakyat. Dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, kami menzahirkan kesyukuran kami kepadamu kerana dapat berhimpun pada hari ini. Ya Allah, Engkau jadikanlah majlis ini majlis yang diridai, dirahmati oleh-Mu ya Allah, dan mencapai objektifnya serta mencapai kejayaan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang produktif dan berkualiti, golongan yang berjaya melaksanakan tugas dengan sempurna dan berkesan. Ya Allah, hindarkanlah kami dari sifat lemah dan malas serta suka bertangguh-tangguh dalam menjalankan tugas. Ya Allah, berikanlah kami hidayah dan petunjuk dalam melaksanakan perintah-Mu, dan jangan matikan kami dalam keadaan kami melanggar perintah-Mu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, eratkanlah kasih sayang di antara kami. Kurniakanlah keikhlasan dan keazaman yang tinggi dalam diri kami untuk terus menuntut ilmu dan seterusnya menabur bakti dan jasa kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang rajin, amanah, kompeten, berkeyakinan tinggi, berakhlak mulia dan orang yang bertakwa. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Siri kepimpinan usahawan Bank Rakyat yang terdiri daripada program Rakyatpreneur dan Bank Rakyat Unipreneur yang merupakan program inisiatif kewangan sosial selama 6 bulan daripada Bank Rakyat. Program ini membantu usahawan asnaf dan usahawan siswa asnaf yang berpotensi dengan suntikan dana dan latihan keusahawanan serta bimbingan secara langsung daripada Bank Rakyat. Untuk makluman anda, program Rintis Rakyatpreneur telah dilaksanakan bermula Disember 2020 sehingga Jun 2021. Alhamdulillah, daripada keberkesanan program Rintis tersebut, Rakyatpreneur 2.0 diteruskan pada September 2021 dan berakhir pada Februari 2022. Manakala program Rintis Bank Rakyat Unipreneur telah dilaksanakan pada September 2021 sehingga Februari 2022. Melihat kepada impak program kepada komuniti, bank meneruskan lagi program ini dengan program seterusnya iaitu program Rakyatpreneur 3.0 yang turut melibatkan 300 usahawan asnaf berpotensi bermula bulan ini dan akan berakhir hujung tahun insya-Allah. Manakala Bank Rakyat Unipreneur 2.0 disertai oleh 500 peserta daripada 25 buah universiti di Malaysia yang akan berjalan dan berakhir pada Disember tahun ini juga. Alhamdulillah pada hari ini kita bertuah kerana kita dapat bersama dengan panel
yang merupakan alumni Rakyatpreneur 2.0, iaitu Puan Latifah Jaafar atau lebih mersa dengan panggilan Mak Wan. Selamat datang Mak Wan. Ya, sama. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mak Wan. Sihat ya? Sehat, alhamdulillah. Dan juga alumni program Berintis Bank Rakyat Unipreneur, Cik Hawa Nabila Jasmine. Selamat datang Hawa. Terima kasih. Terima kasih kerana luangkan masa pada hari ini kita bercakap pasal produk, bercakap pasal program yang telah anda lalui selama 6 bulan sebelum ni ya. Okey, selamat datang diucapkan kepada kedua-dua usahawan kita pada hari ini. Topik inspirasi siri kepimpinan usahawan Bank Rakyat ini amat penting dan bersesuaian dalam situasi kita di fasa peralihan endemik dan diharapkan dengan menyuntik impak positif kepada usahawan PKS daripada perbincangan yang akan kita kupaskan sebentar lagi. Baiklah, tanpa membuang masa, saya nak pergi soalan yang pertama lah. Kita bagi kepada Mak Wan dulu. Silakan. So, Mak Wan, jenama pes makanan Mak Wan semakin dikenali di pasaran. Alhamdulillah. Boleh Mak Wan kongsikan sedikit latar belakang perniagaan, sejak bila Mak Wan mula beroperasi dan perkembangan terkini produk pes makanan Mak Wan? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, awal bicara alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dengan izin Allah Mak Wan sampai ke tempat ni dan bersama-sama dengan tim Bank Rakyat. Apapun di awal bicara Mak Wan nak perkenalkan sedikitlah, serba sikit perkenalkan diri Mak Wan boleh di dalam kategori otai, bermakna dah lama berniaga. Hampir 25 tahun Mak Wan berniaga dan awalannya Mak Wan buat produk-produk yang macam-macam produk lah yang kita buat. Sehinggalah pada tahun 2013 baru kita nampak ke arah mana hala tuju kita. Maksudnya dulu kita buatlah jual ikan lah, jual macam-macam, kita buat bisnes yang rasa boleh mengubah hidup kita pada tahun itu, iaitu pada tahun 1998, pada tahun itu. Tetapi apa yang kita buat selama ini tidak ada memberi pulangan yang baik. Maksudnya kita tidak tahu hala tuju kita di waktu itu. Okey. Tapi apabila kita mendapat laporan berita dari Mardi mengatakan ada satu produk yang tidak wujud lagi di Malaysia ni, iaitu pes kuah laksa segera. Okey. Okey, produk ni kita usahakanlah atas kerjasama adik Mak Wan sendiri, Encik Aminuddin, yang mana produk ni kita cuba proses walaupun dia punya kehasilan yang memuaskan hati sampai hari ini. Kita tetap juga buat R&D tentang produk pelaksa tu. Dan apabila pihak Mardi mengatakan ini adalah produk yang pertama dalam Malaysia, masa tu Mak Wan ditimpa musibah di balik uji kaji Mak Wan tu. Ialah sebagaimana yang kita tahu, dulu jari Mak Wan ada 10, sekarang dah tinggal 9,5. Apapun kita kena bersyukur. Sebab daripada ujian demi ujian dalam perniagaan ini adalah merupakan satu kekukuhan hati kita, kecekalan hati kita menghadapi dunia bisnes ni. Dan sampai hari ini alhamdulillah Mak Wan pun boleh dikatakan berjaya mewujudkan produk yang terbaru, iaitu pes kuah laksa segera, dan sekarang ni wujud laksa ready to eat. Dan dalam tahun ini tahun 2021-2022, Mak Wan ada mengeluarkan company Mak Wan mengeluarkan hampir 28 jenis produk selain daripada pes laksa. Dan ada 2-3 jenis yang kita paparkan di depan ni. Dan benda ni sebenarnya produk yang kian bertambah ni adalah berpunca daripada kami punya tim. Maksudnya tim kami ni sentiasa bergerak dan sentiasa memikirkan ke arah hala tuju hidup kami dalam bisnes. Sebab dalam bisnes ni kita tidak boleh buat sorang-sorang. Mak Wan, saya nak tanya, tadi Mak Wan kata ada 28 jenis pes makanan. Produk yang telah dihasilkan setakat ni Ya. Okey, 28. Dia dalam bentuk R&D. R&D ready to eat. Kami buat dalam ready to eat lah. Okey.
Okey, terima kasih Mak Wan. Okey, So sama-sama. basically 28 produk dalam masa 25 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang betul-betul yang ada tu dalam tahun ni lah 21 22. Okey. Bila Mak Wan kata R&D tu ready to eat, and then macam mana Mak Wan explore produk baru? Okey, apabila kita dah ada produk-produk yang terbaru, kita selalunya kita akan promote produk tu dengan mengatakan produk ini kita banyak produk tentang teknologi produk tu. Faham. Bukan kita cerita tentang produk tu bagaimana, tetapi kita gunakan kaedah tentang teknologi yang mana produk yang kita hasilkan ini tanpa bahan awet. Itu satu, dan ketahanannya dan cita rasanya seperti masakan bonda. Maksudnya keaslian, dia tetap rasa asli walaupun kita gunakan kaedah retard dan tidak ada bahan awet. Okey. Saya nak tanya satu soalan lagi. Mak Wan, untuk produk ni dipasarkan tempatan atau sudah dipasarkan ke luar negara? Buat masa ini alhamdulillah syukur. Dengan kerjasama tim Mak Wan diketuai oleh Puan Aznah. Okey. Kami dah mula memasarkan produk ni ke beberapa buah negara termasuk Arab Saudi, alhamdulillah. Dan dia akan datang ni insya-Allah bulan 8, ujung bulan 8 nak masuk bulan 9, insya-Allah kita akan pasarkan ke Brunei. Okey. Tapi di Brunei ni kita gunakan tim kongsi rezeki. Okey. Sebab kalau dalam perbincangan kami, permintaan dari Brunei terlampau banyak produk yang diminta. Okey. Tetapi bagi company Mak Wan, kita ambil lebih kurang 7 jenis produk sajalah untuk kita supply ke Brunei, alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih Mak Wan. Ya, Nanti lepas ni kita ada soalan lain seterusnya ya. Okey, terima kasih. Sekarang saya nak tanya pula dengan Hawa. So Nabila Jasmine Hijab diperkenalkan di pasaran ketika Hawa sedang menuntut di Management and Science University MSU. Sebagai student, Hawa dah ada your own business. Ya? Betul. So apakah inspirasi Nabila Jasmine Hijab dan bagaimana jenama ini terus mendapat tempat di hati peminat fashion tempatan? Baik, pertama sekali Assalamualaikum dan terima kasih kepada tim Bank Rakyat atas kesudian platform yang diberikan untuk lebih lanjutlah berkenaan dengan Nabila Jasmine Hijab. Okey, untuk makluman Nabila Jasmine Hijab ni saya telah pun memulakan perniagaan ini pada tahun 2019. 2019 tu sebelum keluarnya jenama sendiri, saya pernah menjual produk orang dan sewaktu di usia masih kecil, dalam usia 5 tahun saya dah biasa tolong atuk dan nenek berniaga nasi lemak, kuih muih. Jadinya kenapa saya pilih tudung sebagai bisnes utama saya adalah kerana saya minat fashion. Dan saya juga suka membeli tudung. Suka bertukar-tukar tudung ikut kesesuaian warna dan sebagainya lah. Okey. Bermula 2019 hanya di MSU Shah Alam dengan booth jualan saja. Maksudnya MSU juga ada menyediakan platform untuk usahawan seperti saya, salah seorang pelajar dari MSU, untuk menjual produk ketika ada event, pameran dan sebagainya. So, inisiatif tersebut saya gunakan dengan sebaik mungkin. Contohnya untuk semasa event convocation, saya buka booth jualan dan saya letak ke semua tudung Nabila Jasmine Collection, Nabila Jasmine Hijab itu untuk supaya lebih dikenali oleh orang kata oleh masyarakat, oleh individu di MSU maupun yang datang daripada luar sewaktu convocation kan. Itulah sikit sebanyak perjalanan Nabila Jasmine Hijab di MSU Shah Alam. Oh, faham. Jadi berapa banyak koleksi yang dah ada? 2019 sebelum MCO. Ya, sebelum betul. Sebelum PKP ya. Sebelum PKP. Dah start berniaga. So setakat ni ada berapa koleksi? Koleksi kita yang utama seperti yang yang anda boleh lihat di hadapan adalah bawal Nabila. Kita beri nama bawal Nabila adalah sesuai dengan Nabila Jasmine Hijab. Faham. Ini adalah antara koleksi bawal Nabila yang mana adalah materialnya chiffon lah. Dan anda juga mungkin boleh dapatkan di IG platform kami, FB yang akan saya kongsikan nanti, iaitu Nabila_Jasmine dan Nabila Jasmine di FB. Jadi sekiranya ada yang berminat untuk membeli tudung, so dia akan ada drop ship ke atau macam mana? Through online purchase ke? Okey, setakat ini kepada anda di luar sana yang ingin mendapatkan Nabila Jasmine Hijab, mungkin boleh walk in terus ke MSU Shah Alam di mana kita ada booth YouGive, kita beri MSU berikan nama sebagai YouGive,
Di situ saya ada letakkan koleksi tudung Nabila Jasmine Hijab ini. Dan untuk online platform, anda boleh terus ke IG dan FB page kami untuk nombor telefon dan buat pembelian secara online. Okay. Ya. Dan saya tengok tudung ni kan, sasaran pelanggan tu muda ke, yang sudah berusia atau semua? Okey, kalau untuk bawal Nabila ni, setiap tudung pasti kita ada sasaran yang berbeza. Betul. Untuk bawal Nabila, starting range umur tu adalah daripada 22 dan ke atas lah. Okey. Kebiasaannya tak semua orang kata awal dewasa tu suka dengan tudung yang plain. Ada juga yang suka dengan tudung yang bercorak. Betul. So mungkin bawal Nabila adalah salah satu pilihan untuk anda di luar sana. Jadi kalau setakat ni ada berapa koleksi tu? Koleksi setakat ni untuk yang bawal Nabila kita ada dalam 30 tu adalah dari segi corak yang Corak berbeza. berlainan. Okey. Yes. Okey, 30 banyak Banyak. Daripada 2000. Sebelum ni hanya 5 jenis corak sahaja. Okey, Yang tu- bermula dari 5. Bermula dari 5 jenis corak. Sekarang dah ada 30. Alhamdulillah kita pelbagaikan lagi corak Okey. yang mana cita rasa setiap setiap orang yang suka fashion ni berbeza-beza. Betul. Ada yang suka flora macam yang ni kan, ada bunga-bunga, ada yang suka abstrak dan sebagainya. Okey, saya nak tanyalah, untuk tudung ni range harga dia berapa ringgit tu? Okey. Berbicara berkenaan dengan harga, untuk bawal Nabila hanya RM27 sahaja Okey. untuk koleksi ini. Dan actually koleksi ini juga terhad sebenarnya. Okey. Kalau sebelum ni anda boleh lihat di FB dan juga IG di mana saya ada limited edition punya koleksi yang tu starting daripada RM35 sahaja sebenarnya. Tapi yang tu stok kita dah berkurang. Tapi kepada anda yang masih berminat, boleh terus PM dengan segeralah. Untuk bawal Nabila sentiasa open selagi stok masih ada untuk 30 jenis corak yang berbeza. Okey. Dan kuantiti pun alhamdulillah masih lagi ada. Faham. Okey, terima kasih Hawa. Terima kasih, itulah usahawan kita ya. Belajar sepenuh masa sambil tu berniaga untuk mendapat duit tambahan. Sangat menarik ya kalau kita dapat lihat pada peserta-peserta Rakyatpreneur dan juga Bank Rakyat Unipreneur ini. Okey, kita balik kepada Mak Wan ya. So Mak Wan selama 6 bulan Mak Wan telah menjadi peserta Rakyatpreneur 2.0 dengan suntikan dana daripada Bank Rakyat. Lepas tu kita berikan latihan keusahawanan dan bimbingan dan nasihat daripada Universiti Teknologi Mara UiTM untuk program Rakyatpreneur. Bank Rakyat berkolaborasi dengan UiTM untuk memberikan coaching dan mentoring kepada peserta-peserta kita. So, boleh Mak Wan kongsikan dari manfaat daripada training, coaching yang telah diberikan daripada kolaborasi Bank Rakyat dan UiTM ini? Okey, awalnya terima kasih kepada Bank Rakyat kerana milih Mak Wan, salah seorang daripada yang dapat dana tersebut. Ya. Sebenarnya dalam masa 6 bulan tu sesiapa yang mengikuti program ni memang banyak manfaat yang kita dapat, yang mana dari kaca mata Mak Wan sendiri Bank Rakyat ni memang ada kesungguhan untuk bantu usahawan yang nak bersaing majulah, yang berdaya maju. Yang mana dengan ada program ni kita boleh dapatkan selain daripada dana tadi, kita dapat ilmu. Ya, dapat ilmu yang mana bermanfaat bagi kita lah. Macam belajar tentang account, itu penting. Dropship, macam mana nak cari ejen, itu semua penting bagi usahawan yang baru bertatih sehinggalah sampai sebesar mana pun. Benda-benda ni apa penting. Apapun Mak Wan tengok program Bank Rakyat untuk bantu rakyat dia ni memang sesuai sangatlah dengan tajuk Bank Rakyat. Ya, dia tak bantu rakyat. Jadi Mak Wan bersyukur sangat dan berterima kasih pada Bank Rakyat kerana bagi peluang selama 6 bulan untuk mengenali diri kita dan mengenali Bank Rakyat lebih jauh lagi. Terima kasih. Mak Wan, saya nak tanya satu soalan. Sebab coaching dan training yang diberikan kepada UiTM banyak benda-benda yang baru. Baru, betul? Yang dengan dropship ke benda-benda baru ni. Betul. So macam mana Mak Wan gunakan ilmu tu dan Mak Wan terapkan dekat dalam perniagaan Mak Wan? Okey, macam yang dijalankan oleh pihak-pihak bank yang menyediakan tenaga pengajar daripada UiTM, Mak rasa membuka mata kita. Jadi kita rasa dia satu benda yang baharu.
Kadang-kadang benda tu kita macam usia Mak Wan ni pun kadang-kadang tak tercapai benda tu kan. Tapi apabila benda ni wujud di depan mata kita dan kita belajar walaupun dalam online, mana yang kita tak faham dengan dunia online moden ni terpaksa juga share dengan anak. Macam mana share dengan anak? Maksudnya Tanya anak apa benda kena ya? tanya apa benda ni, kita pun tak tahu bahasa-bahasa sekarang. Yelah. Kan kita ni biasalah orang-orang macam kita ni nak cuba benda baru. Benda baru ya. Tapi kita kena berani untuk menyiapkan diri ke bidang tu. Kan macam online ni, macam benda-benda yang kita tak faham. Kan? Jadi memang terbaiklah Bank Rakyat bukakan mata kami, orang seperti kami ni. Memang syukur sangatlah, terima kasihlah. Itu yang saya nak dengar, perkataan berani tu. Berani mencuba benda baru sebagai usahawan. Betul. Contohnya pes makanan. Mungkin di pasaran ada 1000 lagi pes makanan brand. Tapi kita kena explore. Berani nak tengok benda baru, cuba benda baru. And then maybe cara marketing kita berbeza. And program Rakyatpreneur dan Unipreneur ni, itu yang kita terapkan kepada usahawan-usahawan kita supaya berani untuk mencuba benda baru. Okay, terima kasih Mak Wan. So, kita teruskan dengan Hawa. So, Hawa, program Bank Rakyat Unipreneur kepada Nabilah Jasmine Hijab dari sudut promosi dan pemasaran. Baik. So, untuk pengetahuan anda, program Bank Rakyat Unipreneur pilot atau rintis, kita berkolaborasi dengan 10 universiti dan salah satu universiti adalah MSU. Bank Rakyat menyediakan suntikan dana kepada pelajar-pelajar usahawan ini dan universiti tersebut akan memberi bimbingan, coaching dan mentoring. So sepanjang program 6 bulan Bank Rakyat Unipreneur, boleh Hawa kongsikan pengalaman, apa ilmu yang Hawa dapat, especially daripada sudut promosi dan pemasaran. Baik, terima kasih atas soalan yang diajukan. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Bank Rakyat kerana memilih MSU, Management Science University, sebagai salah satu universiti pilihan untuk program yang dianjurkan ini. Okey, berbicara berkenaan dengan modal dan dana yang diberikan, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana ia amat membantu saya dari segi untuk penyediaan stok tudung, untuk kelengkapan barang-barang, contohnya rak untuk letak tudung bila kita buka booth jualan dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Okey, daripada dana tersebut juga sebenarnya untuk dari segi promosi dan penjualan yang diajukan tadi, okey, Nabilah Jasmine Hijab ni saya seperti mana yang saya dah maklumkan tadi, saya menjual secara online dan juga offline. Jadi semuanya memerlukan dana. Betul tak? Bila berbicara berkenaan dengan bisnes, semuanya dana lah, kena ada dana. Betul. Okey, dengan dana tersebut untuk di MSU saya letakkan tudung saya ni di YouGive. Di YouGive MSU. YouGive tu macam mana? Kedai cenderahati? Kedai cenderahati. Okey, kedai cenderahati khas di MSU. untuk di MSU, di mana student ke lecturer dan orang luar yang nak beli barang keperluan, tudung dan sebagainya boleh dapatkan di YouGive. So dana tersebut saya beli rak untuk letak tudung, koleksi tudung yang baru dan sebagainya lah. Di samping itu juga dana tersebut juga disalurkan daripada pihak MSU kepada setiap student. Yang mana kita juga ada coaching session bersama dengan Bank Rakyat dan juga MSU. Di MSU coaching session kami adalah daripada lecturer kami sendiri. Saya sangat bersyukurlah kerana lecturer sentiasa dalam 6 bulan punya program tu, lecturer sentiasa pantau penjualan, ada masalah dan sebagainya. Lecturer juga turut memberi idea untuk penyelesaian masalah tersebut. Kadang-kadang kita student ni bila ada satu masalah sebenarnya kecil, tapi kita akan nampak masalah tu macam besar. Tak boleh nak diselesaikan. Jadi seperti saya untuk Nabilah Jasmine Hijab, andai kata saya ada masalah dari segi penjualan, pemasaran, saya akan berjumpa dengan mentor saya. Mentor saya Prof Abdul Jalil, Madam Masrur Aini dan tim lecturer yang lain untuk bertanya dan bagaimana cara untuk saya menyelesaikan masalah tersebut. Contoh, andai kata tudung saya ni stok dia berkurang, tak cukup. Macam mana cara untuk dapatkan stok tu dalam masa yang singkat? Ataupun kita boleh keluarkan dari segi combo jualan. Beli 3 percuma, free gift kan? Marketing. Itu semua berkenaan dengan marketing, pemasaran. Contoh kalau kita bagi
free gift, orang lebih tertarik sebenarnya, ataupun potongan harga. Itu adalah sedikit sebanyaklah bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah daripada platform coaching yang disediakan oleh MSU dan juga Bank Rakyat. Okey. Terima kasih. Jadi kiranya untuk program Bank Rakyat Unipreneur, kolaborasi Bank Rakyat bersama universiti. Ya, Kita betul. bank beri suntikan dana, Ya, universiti memberikan coaching dan mentoring tu kan? ya betul. Untuk usahawan-usahawan. Ya. Okey. Terima kasih Hawa atas penjelasan itu tadi sangat-sangat Sama-sama. bagus. Okey, baik. Saya rasa saya dah ke soalan terakhir untuk kedua panel kita pada hari ini. So kita berbalik kepada Mak Wan. So Mak Wan adalah alumni Rakyatpreneur. Mak Wan telah lalui 6 bulan program Rakyatpreneur Alhamdulillah. bersama UiTM sebagai coach and so on. Dan apa kata-kata atau pesanan Mak Wan kepada usahawan di luar sana, terutamanya usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam mendepani cabaran pada hari ini? Tahulah Mak Wan kan, dengan harga barang naik, Betul, minyak naik, harga semua naik, and then kita usahawan nak berniaga kan? Betul. Jadi macam mana kita, kata-kata Mak Wan punya kiranya pesanan kepada usahawan di luar sana untuk mereka maju dan ke depan? Okey, pada pandangan Mak Wan sendirilah yang bergelumang dalam bidang bisnes dah berpuluh tahun. Jadi Mak Wan nak berpesan kepada semua usahawan dari peringkat kecil yang baru nak mula sampailah ke peringkat yang kata orang dah berjaya. Mak Wan nak berpesan satu. Sebenarnya apa tujuan kita berniaga? Apa tujuan kita sebenarnya berniaga? Kalau kita berniaga saja nakkan nama, rasanya tak berjaya. Tapi kalau kita berniaga, kita ingat apa yang kita buat itu dapat kita infakkan kepada Allah di satu hari nanti, insya-Allah benda ini akan kekal akan perniagaan kita. Tetapi kalau kita berniaga ni saja nak berlumba, nak apa kata orang, nak berlawan-lawan dengan orang lain, rasanya dia tak akan jadi. Okay. Dan di sini di dalam hati itu kena bersih. Kalau boleh share rezeki tu. Sesama kita kena share rezeki supaya rezeki itu lebih meluas. Sebab memang Allah suka kita berkongsi sama dalam mencari rezeki. Kalau misalnya kita berpentingkan, kita dapat projek. Contoh Mak Wan sendiri dapat peluang hantar ke Brunei, contoh ya. Jadi dia minta tu terlampau banyak. Kenapa kita nak rasa sombong yang projek tu kononnya kita yang dapat? Kenapa kita tak share rezeki tu, berkongsi-kongsi supaya semua orang kita dapat? Dan ingat sebenarnya rezeki itu datang dari Allah. Kalau kita rasa kita tamak, kita rasa kita hebat, dia tidak akan hebat tang mana pun sifat manusia. Itu Mak Wan nak pesan sangat. Yang kedua, jangan ada terselit sifat busuk hati antara kita. Kalau boleh kita share, jangan ada rasa busuk hati, rasa sangka pada kawan-kawan lain. Kikiskan. Kalau nak berjaya, kikiskan semua. Kita renung ke depan. Dan sekarang dalam dunia yang sekarang ni, dengan ekonomi kita yang begini teruk, kita kena faham. Faham macam mana kita nak buat. Jangan kata macam ni saya akan untung aja, tak boleh. Kita kena renung berapa kos kita dengan keadaan harga yang melampau dan berapa kita nak tolak. Tambahan macam produk Mak Wan ni dalam sistem teknologi ni. Jadi kami fikir dalam keadaan di Malaysia nak beli, orang fikir panjang. Kan? Nak beli satu produk dari keluaran Mak Wan ni, company Mak Wan ni dia orang mesti akan fikir. Jadi kami fikir ke arah mana kita nak bawa produk ni. Jadi itu yang Mak Wan dengan tim berfikir adalah lebih baik kita bawa produk ni jauh. Maksudnya bukan orang Malaysia tak boleh makan, boleh. Tapi orang kayangan, orang yang biasa ni mungkin dia berfikir alang-alang nak beli produk Mak Wan ni dia RM20, RM25 orang rasa mahal. Walaupun mereka merasa teringin. Masalahnya kita ni dalam dunia sekarang ni kita kena fikir macam mana kita nak bangunkan diri kita dan bantu orang lain. Faham. Ya. Jadi kita kena ubah corak bisnes kita. Jadi kalau kata kita nak pergi jauh, kita kena share dan kita kena angkur dengan kekurangan kita. Kalau kita rasa nak pergi jauh lah, kalau rasa kita hebat
hebat macam dalam angan-angan sajalah. Dia tak boleh pergi kalau kita tidak boleh tak boleh bekerjasama dengan orang. Kalau tak percaya dengan orang, tak usah kongsi dengan orang. Buat seorang-seorang, makan seorang-seorang. Macam itulah lebih kurang kan. Okey, tak ke mana pula bawa tak ke kalau mana. seseorang? Okey. Jadi kena share dan kita kena rajin bercerita tentang produk kita. Okey. Itu penting dalam bisnes. Itu ajalah. Okey. Terima kasih banyak-banyaklah. Okey, so Mak Wan, banyak ilmu yang Mak Wan kongsikan. Apa yang boleh saya rumuskan ya tadi ni. Nombor satu adalah niat. Bila berniaga, niat itu adalah penting. Jangan ada perasaan iri and so on. Dan nombor dua, saya rasa kolaborasi itu. Saya setuju juga dengan Mak Wan, peniaga di luar sana harus berkolaborasi. Dan saya nak selitkan, saya nak relate balik dengan kita sebagai bank rakyat. Kita adalah bank Islam koperasi terbesar di Malaysia. So tujuan koperasi juga adalah untuk menyatukan semua usahawan, businessman, businesswoman dalam satu kelompok dan diorang bergerak dalam berkumpulan. So betul juga cakap Mak Wan tu. Kalau dalam kita berniaga, kalau kita berkolaborasi dalam kumpulan, kita boleh tengok koperasi yang ada di luar sana yang boleh kita boleh kita masuk dan diberi banyak pengetahuan pasal perniagaan dalam koperasi itu. Dan saya rasa yang ketiga, Mak Wan sebut pasal nak membangunkan diri sendiri. So macam soalan sebelum ni katakan, kita kena berani untuk maju, berani untuk mencuba benda baru. So saya rasa 3 key point itulah yang perlu ada pada usahawan, especially usahawan Islam di luar sana. Terima kasih Mak Wan. Sama-sama. So soalan terakhir kepada Hawa. Okey, soalan saya rasa Hawa dah tahu rasanya. So Hawa sebagai seorang student, pelajar, kita bila belajar tu ada kita punya target. Dapat CGP, kena dapat pelajar bagus, lepas ni nak bekerja atau berbisnes, teruskan bisnes. Jadi soalan saya, apakah persediaan yang wajar dimiliki oleh usahawan siswa? Ini khas untuk pelajar-pelajar yang maju, siswa untuk maju dalam perniagaan dan kekal komited. Yalah, sebab kan nak berniaga kan, tiba-tiba lecturer bagi assignment dah masa tu dah tak boleh bagi. Anda sebagai usahawan di kalangan siswa, apa kata-kata semangat yang anda ingin berikan? Hawa ingin share dengan kita punya penonton pada hari ini. Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan. Sangat menarik bagi saya, yang mana saya boleh kupaskan sebagai usahawan ya, bukan mudah untuk memulakan perniagaan. Okay. Saya sendiri dulu pun pada awalnya hati tu rasa nak buat ke tak? Dia ada time yang nak buat ke? Boleh ke aku berjaya dalam perniagaan? Itu soalan yang saya pernah ajukan kepada diri saya. Adakah ini salah satu cabang perniagaan yang boleh membawa saya ke arah yang berjaya ataupun ia hanya merugikan saya? Okey, kepada usahawan di luar sana, satu orang kata-kata nasihatlah daripada di kalangan saya. usahawan siswa. Usahawan siswa. Atau siswi ya. Tak semua siswa berani mencuba. Ada siswa rasa malu nak bermula. Sedangkan nak jual air pun RM1 pun rasa malu. Takut apa orang kata. Apa orang kata nanti ya, takutnya, risaunya. Itu antaranya lah. Malu, ya. Bila kita malu untuk menjual ataupun membuat sesuatu, kita tidak akan ke mana. Pastikan anda sentiasa ada arah tuju dalam hidup anda. Okey, untuk usahawan yang baru nak menceburi bidang perniagaan, teruskan keberanian anda untuk berada, untuk menjadi usahawan kerana tidak merugikan pun sebenarnya. Anda kata anda gagal sekali, bukan bermaksud anda gagal untuk selama-lamanya. Pasti akan ada jalan keluar untuk setiap masalah yang anda hadapi. Yang penting anda tidak putus asa. Sebab bisnes ni kalau kita putus asa, kita akan hilang arah tuju kita. Andai kita bangkit semula, kita akan dapat mencari di mana bagaimana cara untuk saya kembangkan perniagaan ini dan teruskan perniagaan ini. Dan yang saya boleh selitkan juga adalah program yang dianjurkan oleh Bank Rakyat, sangat membantu usahawan sebenarnya untuk berani sebenarnya keluar daripada kepompong rasa malu, rasa takut untuk terus memajukan diri dalam perniagaan. Selain itu saya juga tambah sebagai usahawan siswa. Pelajar-pelajar yang sekarang semua TikTok, akaun Instagram, Facebook, ada banyak medium, platform yang boleh digunakan untuk kita promote barang kita kan. So itu saya rasa kelebihan juga kepada pelajar siswa yang ingin berniaga. Apa pendapat?
Okey, pada pendapat saya, okey, kalau berbalik kepada sebelum ni, mungkin mereka nampak medium TikTok tu tak berguna sangat. Maksudnya tak menolong untuk penjualan dan sebagainya. Tapi hari ini kita lihat di fasa pandemik, suatu yang masa tahun 2 tahun yang lepas, di mana kita berada di fasa pandemik, TikTok, IG, FB ataupun orang kata online platform itu sangat berguna kepada kita. Untuk untuk siswa yang berani ke hadapan, anda boleh buat video untuk promote produk anda di TikTok, video di IG dan upload dia ke semua media platform untuk orang lebih kenal produk anda. Mungkin mereka tertarik dengan produk anda. Jadi di sini saya nak tekankan, apa sahaja medium yang ada, gunakan dengan sebaik mungkin untuk orang lebih kenal produk anda, kenal anda sebagai owner dan mereka trust dengan brand anda. Okey, bagus. Bagus ya, Hawa, atas penerangan yang diberikan tadi. So banyak input yang boleh kita ambil daripada kedua-dua panel kita pada hari ini. Mungkin saya akan selitkan sikit lagi. Okey, untuk usaha siswa, anda kena pandai membahagikan masa. Bukan mudah sebenarnya untuk membahagikan masa di antara belajar dan juga berniaga. Saya sendiri di awal penjualan tudung, di mana saya ada sebutkan tadi, saya buka booth jualan di MSU. Ada event dan sebagainya. Saya sendiri, kalau ada sahabat saya perlukan seorang asisten lah masa ketika dahulu, masa saya buka booth jualan, ada seorang saja pembantu saya. Di mana saya akan set up semuanya di awal pagi dan saya akan berlari ke kelas tingkat 8 untuk pergi ke kelas. Untuk masuk kelas. After kelas tu saya akan turun balik. Kadang-kadang sambung berniaga. Kadang-kadang kawan kita ni nak ke tandas, nak pergi solat kan. Jadi di situ anda perlu membahagikan masa anda dengan sebaik mungkin. Okey, itu sahaja. Dan saya rasa itu juga pengalaman yang sangat berharga. Betul. Untuk Hawa. Mungkin insya-Allah masa akan datang Hawa akan menjadi seperti Nolofa, ada tudung kan. Jadi mungkin Hawa boleh ingat balik dulu zaman universiti bermulanya perniagaan, macam mana nak bahagikan masa. Betul. So saya nampak committed dalam perniagaan ini. Seperti yang saya katakan, jangan pernah mengalah. Terus ke hadapan. Dan nak mencelah sikitlah. Dalam dunia bisnes ni, sebab kata Hawa tadilah, kita jangan peduli orang nak kata apa. Yang penting ke arah hala tuju tu ke mana. Kita nak bawa hala tuju hidup kita tu. Kalau kita asyik petikaikan masalah orang luar ni, memang tak akan selesai. Jadi bagi semua yang ada di sana, kuatkan iman. Yang penting kuatkan iman dan teruskan cita-cita. InsyaAllah Allah tak akan hampakan apa yang kita harap. Cuma cepat dengan lambat. Sebab kata orang, rezeki tidak salah alamat. Okey, teruskan cita-cita anda semua. Amin. Mungkin saya boleh mencelah sedikit. Okey, kepada siswa di luar sana yang mungkin tercari-cari platform untuk menjual produk apa, tak tahu kan. Okey, Nabila Jasmine Hijab, kita sedang mencari dropship maupun agent, di mana anda boleh terus PM saya di talian 017 248 8436. Ataupun boleh terus follow IG kami Nabila_Jasmine dan juga FB Nabila Jasmine. Okey, terima kasih Hawa. So, dua perkataan yang saya dapat daripada perbincangan kita hari ini. Yang pertama, kena berani, dan kedua adalah committed. Kena committed dalam perniagaan. Baiklah, terima kasih Mak Wan dan Hawa atas perkongsian. Seperti tadi, banyak ilmu yang kita dapat, yang dapat kita kupaskan. Semoga perkongsian tersebut bermanfaat untuk anda di luar sana, penonton kita. Diharapkan penonton semua terus menyokong produk-produk daripada usahawan-usahawan rakyatpreneur dan Bank Rakyat Unipreneur. Baik, tapi kali ini, program pada hari ini kita ada special sikit, ada istimewa pada kali ini. Sebab selepas ini, kita akan dapat melihat demo masakan daripada Mak Wan. Mak Wan akan masak. Kita akan tengok dia masak menggunakan paste produk Mak Wan. Dan kita juga akan ada ini bukan tutorial bukan. Ini Hawa akan tunjukkan koleksi tudung. Koleksi tudung Hawa yang ada di pasaran. Betul. Ya? Betul. Okey, baik. Mari saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ini adalah koleksi daripada Nabila Jasmine Hijab. Okey, seperti mana yang anda boleh lihat, di patung ini adalah bawal Nabila.
Okey, kita bukan sahaja ada satu jenis corak, malahan ada pelbagai lagi jenis corak yang anda boleh lihat, iaitu kita ada 30 koleksi corak ataupun bawal Nabila yang berbeza corak lah koleksi itu sendiri. Okey, untuk bawal Nabila ini hanya RM27 sahaja. Okey, untuk 50 yang terawal kita akan berikan percuma snow cap. Okey, yang boleh anda lihat ada snow cap percuma. Kita akan bagi small mirror yang anda boleh gunakan untuk adjust tudung kan. Kadang-kadang kebiasaan wanita suka make sure tudung tu sentiasa on point, kemas. Okey. Dan Nabila, maybe how you can boleh cakap mengenai material tudung ini? Boleh? Ya. Okey, untuk bawal Nabila material dia adalah chiffon. Okey, sejuklah bila kita pakai, selesa. Okey, ada certain jenis tudung material dia tak menyelesakan kita sendiri. Bila pakai kadang jatuh ke bawah kan, cepat kedut. Okey, untuk yang ni alhamdulillah feedback daripada customer adalah dia senang untuk dibentuk dan material dia sejuk. Okey. Dan saya tengok koleksi di belakang ni ada banyak-banyak color ya. Ya, betul. Banyak-banyak warna yang sesuai padankan. Pakaian, untuk anda yang mungkin nak meet and match dengan baju ke kan, outfit nak pergi office atau ke mana-mana. Okey, ini antara corak yang ada dan pelbagai warna menarik lagi lah yang menanti anda. So jadinya kepada anda yang mungkin nak tengok lagi koleksi tudung terbaru yang akan datang, boleh terus follow ke IG Nabila Jasmine Hijab, iaitu Nabila_Jasmine, dan juga FB kami Nabila Jasmine. Okey, sebelum kita berakhir untuk program kali ini, mungkin Hawa boleh kongsikan tips macam mana kita nak cari tudung. Mungkin sometimes ada wanita di luar sana yang nak beli tudung tapi tak tahu pilihan corak. Jadi ada tips tak bila kita nak membeli tudung? Okey, saya terima kasih. Okey, saya akan kongsikan sedikitlah tips untuk anda di luar sana yang suka mix and match, tapi ada kala bila mix and match dengan tudung yang baju tu tak kena warnanya. Okey, untuk tudung bercorak ni sebenarnya sangat senang untuk kita padankan dengan apa juga pakaian. Yang pasti pakaian tersebut plain lah, lebih bersesuaian. Sebab apa? Sebab tudung ni dah bercorak. Untuk pemilihan warna, kita boleh tengok dekat corak tudung tersebut. Ada warna kuning, biru dan sebagainya. Jadi, anda boleh pilih pakaian anda, baju anda mengikut warna yang ada pada tudung tersebut. Okey. So, kiranya kalau pakai baju plain, tudung boleh tudung corak tu betul. Maksudnya lagi menarik. Kita akan ada tarikan di situ. Sebab kebiasaannya kalau kita pakai baju kita warna plain, tudung plain, toner dia tu tak naik sangat. Tapi bergantung kepada orang lah. Setiap orang cita rasa berbeza. So, jadi Hawa, kalau sekiranya ada penonton di luar sana yang ingin membeli produk Nabila Jasmine Hijab, so basically dia kena pergi ke Facebook, IG atau IG. Di samping itu juga anda juga boleh walk in di MSU, iaitu Management and Science University Shah Alam, untuk membuat pembelian secara face to face ataupun boleh tengok sendirilah material dan sebagainya di YouGive MSU. Dan untuk platform online seperti mana yang Cik katakan tadi, kita berada di IG dan juga FB. InsyaAllah akan datang TikTok lah. Sekarang ni TikTok aplikasi TikTok kan. Yes, itu saja. Okey, terima kasih Hawa. Terima kasih lagi sekali lagi kerana dapat hadir bersama kita dalam program Kuskop FB Live. Saya doakan agar perniagaan Hawa akan terus maju pada masa akan datang dan dapat berkolaborasi bersama Bank Rakyat. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih juga kepada pihak Bank Rakyat atas program yang dianjurkan ini. Sangat membantu usahawan sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Bersama-sama kita sekali lagi usahawan rakyatpreneur Mak Wan dengan produk-produk Mak Wan ya. Alhamdulillah. So Mak Wan, sebelum yang istimewanya hari ini, Mak Wan akan buat demo masakan paste yang dijual oleh Mak Wan. Tapi sebelum kita masak, Mak Wan, mungkin Mak Wan boleh cakap sikit produk apa yang ada yang kita ada. Alhamdulillah, sekali lagi kita berkumandang di siaran. Okey, sekarang di depan kita ni adalah di antara produk-produk keluaran daripada company Mak Wan. Dan ini adalah produk yang Mak Wan pegang, ni adalah produk yang pertama. Ciptaan reka Mak Wan. Ini ciptaan Mak Wan yang pertama. Inilah produk dia. Produk apa tu Mak Wan? Paste kuah laksa. Kuah laksa. Okey, lepas siap nanti kita rasa dan boleh komen. Yes.
Okey, jadi kita nak teruskan ya. Boleh. Saya rasa tanpa melengahkan masa, Mak Wan boleh start masak lah. So hari ni kita akan masak apa, Mak Wan? Paste kuah laksa segera dengan sandwich dari paste laksa. Okey, di dalam ni ada ni. Okey. Okey, ini packaging dia. Okey. Yang ini boleh makan 5 ke 6 orang lah. Okey. Tapi kalau rasa nak makan seorang-seorang boleh lah bawa lari masuk bilik kan. Untuk 5 atau 6 orang Ni dalam satu pail ni berat dia lebih kurang 450 gram. Okey. Okey. Sekarang ni kita nak tunjuk cara masak dia. Ya. Okey, paste ni ini adalah paste yang di dalamnya dah ada ikan mackerel. Dah siap ada ikan, ada semua bahan, bunga kantan, daun kesum semua dah ada dah. Jangan dok fikir dah, jangan nak bergaduh-gaduh pasal resepi. Okey, sekarang ni kita buka ni. Okey, kita pakai koyak ajalah. Okey. Material packaging ni pun bagus kan, Mak Wan Alhamdulillah. Tulis, wow, macam masakan Macam bonda. So bila kita makan ni kita ingat bonda kita ya. Betul tu. Okey, ini satu paste ni kita tuang semualah. Okey, laksa. Okey. Dan kita masukkan air ikut sukatan bekas ni. Okey. Belum apa pun bau dia pun dah wangi. Boleh. Jadi kita buat yang apa ni memudahkan pelanggan So kita. sukatan air dia sama dengan sukatan Dia kena 1,5. 1,5. 1,5 senang ya, kan tak payah nak. Okey, satu. Ini satu. Okey. Okey, ini dah penuh. Ini dah penuh Kita stop dulu lah. Okeylah, kita buat buat macam mana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik. Kenapa? Okey. So senang ya, mudah dengan paste laksa ni kita cuma masukkan paste di dalam kuali dan tambah air je dan panaskan. Tambah air je. Ya. So biasanya kalau panas tu berapa lama tu, Mak Wan? Dia ikut banyak produk yang kita buat. Okey. Kalau misalnya laksa ready to eat tu tak lama lah. Tapi kalau dia ni ini makan masa sikit lah sebab dia jumlah yang ramai yang makan. Jadi sambil tunggu tu kita boleh cakap dah. Okey. Ni dekat depan saya ni ada sate daging Mak Wan. Saya tak tahu sekarang dah boleh buat ni ya. Okey. Packaging Yang ini adalah produk yang terbaru dari company Mak Wan. Yang mana kita buka aja dan dah ada jumpa sate dalam dia, kita boleh terus makan. Tak perlu panaskan. Tak perlu panaskan. Tapi kalau yang suka panas tu kena panaslah, masuk dalam oven ke apa ke kan. Microwave ke. So kita ada sate daging dan sate daging. ayam. Sate ayam. Daging sate ayam ya. Ini rupa dia. Okey, boleh tunjukkan rupa dia. Ini rupa dia. Dah ada kuah dia sekali. Dia siap dengan kuah sekali ya. Kuah sekali. Kacang. Okey. Ini boleh makanlah. Terus makan. Makan. So saya tengok dekat depan saya ni ada apa? Oh, ni sambal sotong. Sambal sotong. Ini pun kena panaskan. Okey, sambal sotong ni dia ada sotong. Dia bukan sambal. Dia bukan sambal aja, dia ada sotong dalamnya. Ada sotong dalam jadi ini kita kira dalam 2-3 orang makan. 2-3 orang boleh makanlah benda ni dan dia kira puas hatilah. Okey, 2-3 orang makan 2-3 orang. Ini sotong kering. Sotong kering. Yang ni apa pula? Oh, daging salai pun ada. Daging salai. Daging tak 2-3 orang makan juga ya. 2-3 orang. Kita buat satu pos ni untuk 2-3 orang makan. Okey. Ini kita bakar dulu, salai dulu sardin ni. Daging tu. Kita bukan cerita je. Kita So buat dengan betul-betul. packaging ni Mak Wan saya rasa sesuai untuk dibawa travel siapa yang pergi luar negara bercuti atau belajar di luar negara dia boleh beli ni ya. Mak Wan? Ya, betul. Okey. Biasanya untuk produk macam ni tahan berapa lama ni? Ni ada ni sambal paru belada. Sambal paru belada. Lebih kurang kiraan kita dalam 2 tahun dah. Kalau tak makan 2 tahun dah, kalau makan 1 hari habis lah. Macam So tu sambal paru belada ni bukan sambal aja ya. Dia ada paru dalam dia. Okey, okey Mak Wan. Jadi dalam situasi zaman moden sekarang ni, kita jangan fikir masalah nak bergaduh-gaduh cari bahan mentah apa, tak payah. Ambil aja satu, koyak aja terus makan. Ini pun ada sambal cili hijau. Sambal Dan cili hijau. kita tumis sekali dengan ikan bilis. Dengan ikan bilis dalam ya. Ikan bilis. Okey. Jadi kita rasa dia macam masakan ibu-ibu kita lah. Okey. Jadi kita buat style macam tu. Okey, sekarang ni pun kita dah nampak mendidih dia. Bau dia pun Bau dia Wan. sedap. Kalau kata nak nambahkan dia punya aroma, kita boleh taruh lagi lah bunga kantan, daun kesum. Tapi kalau rasa masalah tak payah dah. Ini pun cukup dah. Okey. Okey, bau dia orang dalam stadium ni boleh cium lah. Ini daun dia. Kalau siapa nak tambah aroma dia. Ini daun kesum lah. Ya, dengan ni. Dan bunga kantan. Okay. Asam garam terpulang kepada individu tu lah. Okey. Maksudnya individu tu kalau suka masam, dia tambahlah asam lagi.
Okey. Tapi bagi kita cukup dengan limau ni. Limau kasturi ni dia cukup. Kita perah dalam mangkuk laksa kita pun dah cukup dah. Okey. Jadi tadi Mak Wan ada cakap produk Mak Wan ada 28 jenis Ya, makanan So ini adalah di antara produk yang Mak Wan pasarkan ke luar negara. Jadi kalau Mak Wan kalau katakan kita ada penonton di luar sana yang dia nak beli produk Mak Wan ni, macam mana Mak Wan? Boleh hubung Mak Wan sendiri 019-266-9088 dan Mak Wan akan sebarkan nombor-nombor ejen sekitaran. Okey, Jadi kita buat macam tu lah. Jadi saya dialu-alulah siapa dah berminat untuk jadi ejen atau dropship dalam Malaysia ni pun alhamdulillah lah. Okey. Jadi dapat kita pertengahkan produk-produk keluaran kita. Okey, bagus Mak Wan. Berapa nombor telefon tadi Mak Wan? Ulang sekali 019 266 Okey. 9088. Okey. Terima kasih. Oh ni Sama-sama. dah melegak dah masak. Sudah ni, Mak Wan, mendidih cepat. Sambil kita sembang pun dah boleh makan. Okey. Dah boleh siap. Jadi siapa yang berminat boleh cuba. Okey. Ya. Selain itu Mak Wan, program yang Mak Wan masuk dengan Bank Rakyat adalah program Rakyat Premier dan kita ada program Bank Rakyat Unipreneur dan dua program ini adalah bawah Jabatan Kelestarian. So salah satu aktiviti kelestarian yang kita ada, sustainability juga adalah Bakti Rakyat. Program Bakti Rakyat ini adalah program kesukarelawanan. So staff-staff Bank Rakyat, banker akan turun dan membantu masyarakat membersihkan alam sekitar. So itu adalah program yang kita adalah selain Rakyat Premier, Unipreneur dan juga Bakti Rakyat lah. Boleh tak Mak Wan bagi satu idea? Jika pihak bank boleh satukan kami usahawan Boleh, kepada semua koperasi dalam Malaysia. Pada pandangan Mak Wan, cara itulah kita boleh membantu usahawan di luar sana. Jadi ambil produk mereka tak usah banyak. Kita test dulu satu karton untuk kita ketengahkan. Jika benda ni mendapat sambutan dari koperasi dalam Malaysia ni, kita teruskan. Jadi itu adalah salah satu galakan macam alumni Rakyat Premier macam tu. Galakan kepada usahawan yang sedia ada. Jadi semangatlah bagi dia orang. Dan pada dia orang jugalah jangan mengharapkan pada sesuatu hingga berterusan. Itu pandangan Mak Wan lah. Jangan berharap kalau Bank Rakyat boleh bagi dana, duk tumpulah pada Bank Rakyat. Dan jangan marah Bank Rakyat. Dia dah bantu kita ni dah 1000 syukur dah. Jadi apa-apa pun kita kena hadapi dunia ni dengan cara kita. Kalau kita nak berjaya lah. Okey, Mak, kita dah masak ni Mak Wan, so kita boleh hidangkan kot. Boleh hidang. Boleh terus Okey. Bau dia Mak Wan sedap. Alhamdulillah bau laksa kan. Dia bukan bau kotiau ya, bau laksa. Alhamdulillah. Okey, kita ambil ni. Ini kita baru masuk satu bekas 450 gram. Okey. Jadi kalau macam untuk paste macam ni berapa banyak tadi tu? Berapa bekas mangkuk macam ni? Dalam 5 bekas. Okey, untuk 5 portion makanan. Okey. Okey, alhamdulillah. Bolehlah. Terima kasih, Dan Mak Wan. sesiapa nak cuba bolehlah. So kita telah berada pada penghujung rancangan. Sekali lagi terima kasih kepada penonton kerana bersama dengan kita menonton daripada awal hingga akhir program pada hari ini. Kita telah mengenengahkan dua usahawan daripada program Bank Rakyat Unipreneur dan juga Rakyat Premier. So saya ucapkan terima kasih kepada Mak Wan kerana hadir bersama kita pada hari ini dan semoga perniagaan Mak Wan akan berjaya pada masa akan datang insya-Allah. Dan terima kasih juga dari Mak Wan untuk tim Bank Rakyat dan kepada CEO dia. Terima kasih kerana sudi menjemput Mak Wan. Di dalam ramai usahawan yang lain, Mak Wan terpilih, syukur. Alhamdulillah. Dan berjayalah Bank Rakyat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.